Ini adalah contoh soalan dalam bentuk Google Form. Soalan ini kita bina daripada kertas Percubaan Negeri Terengganu SPM 2018, Percubaan SPM 2018 Negeri Terengganu. Cikgu boleh tengok macam mana kita rupa bentuk soalan bila kita jadikan ia dalam bentuk Google Form lah. Okey, jadi soalan-soalan tu kita ambil satu-satu, cut and paste, masuk dalam Google Form. Jadi bila pelajar tengok soalan ni, pelajar boleh jawab lah. Ikut pilih apa dia nak jawab. Contoh soalan satu ni menunjukkan balon kaji cuaca gas X terdiri daripada petuah A. Jawapan dia tanda A. Kemudian jawablah soalan-soalan ni sampai habis. Okay, ada semua ikut soalan SPM yang sebelum ni. Sebelum ni kita ada 50 soalan lah. Soalan objektif ada 50. Okay, dia tamat dia akan submit. Jadi pelajar kena tulis lah nama. Pelajar kena tulis nama. Nama dia. Pilih kelas. Dan last kali bila dia jawab, dia boleh submit. Okay, satu lagi tak isi. Tak ada apalah, itu partikular-partikular yang kita minta. Dan bila habis jawab, submit. Okay. So, view score, dia boleh view score 1/50 sebab saya jawab satu soalan je tadi. Okay, inilah sekali lagi saya tengok soalan. Soalan satu. Ini semua gambar, bentuk ni gambar. Kita nak buat yang ni lah. Ada gambar, kita ada pilihan jawapan. Ada gambar soalan, pilihan dan pilihan jawapan. Sampailah bilangan soalan yang kita nak buat. Okay, kalau kita bina sendiri soalan ni, kita bina sendiri Google Form ni, Google Form ni milik kita, kita akan boleh akses data Google Form ni. Kita boleh akses data Google Form ni. Kita boleh tengok respon pelajar. Kalau kita tengok Google Form ni dekat Google Drive kita boleh tengok respon pelajar. Kita boleh tengok bilangan soalan, siapa yang dah jawab. Nama-nama tu akan naik lah berdasarkan input yang pelajar letak dalam Google Form. Macam saya ni, nama saya tadi, yang last kali jawab tadi, so dia akan keluar. Okay, dan respon ni juga bukan sekadar duduk dekat Google Form, dia ada juga dalam Google Sheet. Google Sheet ni kita boleh tengok kat Google Sheet dan dia akan keluar lah tarikh bila pula jawab, pukul berapa, waktu apa, dan skor. Skor pula tu, nama dia, nama penuh dan skornya per dengan bilangan soalan lah. Okay, dan kita kalau rajin kita boleh buat analisis item juga. Sebab soalan 1, soalan 2, soalan 3 ni semua adalah ada dia punya construct dia sendiri kan. Okay, so ini adalah data-data yang kita boleh dapat daripada Google Form kita. Selama ni kalau kita pakai Google Form orang, memang kita tak nampak semua ni sebab bukan kita punya. Jadi tuan punya yang buat Google Form tu sahaja boleh tengok. Okay, cikgu Noh. Jadi kita nak buat semua ni dan link file ni cikgu saya open, share dengan cikgu-cikgu. Cikgu boleh tengok-tengok lah hak saya punya. Okay, dan cikgu juga kita nak belajar macam mana cikgu nak buat semua ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ni adalah satu bentuk tutorial bagaimana kita nak memindahkan soalan yang kita ada dalam bentuk PDF atau Microsoft Word ke bentuk soalan online menggunakan Google Form. Okay, ada 3 cara untuk kita tukarkan soalan PDF kita ke bentuk Google Form. Okay, kita akan tengok satu-satu dan kita mulakan dulu dengan cara yang pertama. Pertama sekali, cikgu pastikan dulu di manakah file yang cikgu nak guna untuk kita ambil soalan dan kita nak letakkan di dalam Google Form kita. Untuk memudahkan cikgu melihat soalan dan jawapannya, cikgu boleh letakkan fail soalan tu secara bersebelahan dengan skema supaya nanti cikgu senang nak masukkan skema di dalam Google Form, jawapan-jawapan soalan itu dalam Google Form nanti. Kemudian cikgu type SNP dekat search bar dekat bawah tu. Untuk cikgu cari perisian SNP and sketch dan cikgu klik SNP and sketch tersebut. Kemudian cikgu cari ikon SNP and sketch tu di bahagian bawah. Dan cikgu right click untuk keluarkan satu menu. Kemudian cikgu pilih pin to taskbar.
untuk tetapkan apps tu di taskbar cikgu supaya dia tak lari mana-mana. Selepas ni cikgu ambil kat situ je senang. Okey, sekarang cikgu ambil perisian snip and sketch tu. Nah, cikgu boleh klik kat bawah tu ataupun kalau dah buka, cikgu boleh tengok dekat new tu, cikgu klik new dan ambil bahagian yang ada rectangle punya shape tu, cikgu klik kat situ. Kemudian cikgu gunakan mouse cikgu, pointer yang bentuk cross tu untuk cikgu select soalan yang kita nak masukkan ke dalam Google Form. Cikgu select satu soalan sahaja tanpa cikgu masukkan nombor soalan tu. Ambil bahagian soalan dan pilihan jawapan dia sahaja. Kemudian dia akan keluar satu Windows app Snip and Sketch tu untuk cikgu save. Cikgu nak savekan gambar yang cikgu screenshot tu di folder yang kita nak buat sekali lagi. Okay, dia akan keluar satu menu. Cikgu boleh pilih tempat cikgu nak simpan gambar yang kita screenshot tu. Kalau dalam video ni, saya pilih My Pictures. Kemudian kita buatkan folder baru. Kita buat folder baru dan kita namakan folder tu dengan sumber soalan kita lah. Dalam saya punya soalan ni Selangor. Soalan Selangor 2020. Jadi kita tulis macam tu. So kita create new folder dah kat situ. Kita tengok situ. Dekat soalan kita tulis. Soalan tahun 2020 daripada negeri Selangor. Jadi kita supaya senang kita rujuk nanti soalan ni daripada mana sebab kita screenshot dah tak nampak dah punca asal. Dan kita namakan file kita tu dengan nombor soalan. Tadi kita tak tulis nombor soalan, kita tekan sekarang tulis nombor soalan dan kemudian kita save. Okey. Okay, kemudian pada app Snip and Sketch tadi tu cikgu tekan new sekali lagi. Kalaulah perisian app Snip and Sketch ni hilang daripada pandangan cikgu kan, cikgu ambil balik, klik balik kat bawah tu dekat taskbar tadi kita dah letak kat situ. Dan kemudian cikgu tekan new untuk cikgu copy ataupun cikgu screenshot soalan nombor 2, soalan yang kedua pula. Dan kita ulang macam mana langkah soalan nombor 1 tadi. Okey, so kalau cikgu nak 40 soalan, so cikgu akan ulang sebanyak 40 kali. Cikgu screenshot 40 soalan dengan proses yang kita belajar tadi itu dan cikgu save sebanyak 40 soalan lah dalam folder cikgu. Okey, bila cikgu dah siap 40 soalan dalam folder, cikgu buka Google Drive cikgu. Kan, cikgu type dekat alamat web tu drive.google.com. Cikgu tekan new dan cikgu buat new Google Form. Okey, dia akan keluar form baru dan cikgu isikan tajuk form tu. Cikgu boleh tulis mungkin ujian peperiksaan ke, ujian bulanan ke. Tajuk yang sesuai lah dengan cikgu punya Google Form tu. Okey, kita nak buat ujian bulanan kan, jadi kita akan tulis ujian bulanan lah sepatutnya. Ujian bulanan September 2021. Cikgu klik dekat atas ujung belah kiri tu, dia akan automatik keluar nama file yang seperti mana cikgu tulis tajuk tadi. Kemudian tekan setting dan cikgu untick restrict to users in Ministry of Education tu. Supaya orang lain yang di luar guna email yang personal pun boleh pakai. Kemudian limit to one response untuk elakkan pelajar ulang soalan ujian tu. Dia buat sekali je, kita mau bagi dia buat banyak kali. Sebab ni peperiksaan kan, kalau latihan mungkin kita bagi dia berulang kali buat lah. Okay, kemudian cikgu klik pada quizzes untuk cikgu jadikan dia sebagai quiz supaya ada markah. Supaya ada markah dan ada skema jawapan, kita boleh letakkan skema jawapan.
Dan padam immediately tu letakkan later after manual review supaya markah terkeluar later, bukan automatic. Dan kita tak mahu pelajar tengok miss question ataupun correct answer. Point value tak apa, satu markah dia nak tengok markah tak apa. Okey, kemudian apa lagi yang kita nak buat? Okay, cikgu save lah, cikgu boleh save. Ataupun yang Chromebook ni tak apa, tak payah kacau lah. Yang tu kalau kita pakai Chromebook. Okey, kemudian boleh save. Okey, kemudian lepas tu ni email ni kita nak buang ni. Tak payah email lah, tak payah collect email. Tak payah collect email. Okey, save. Okey, so kotak yang pertama sekali kita nak tulis tu, kita nak minta pelajar tulis nama dia lah. Kita tulis nama dan kita pilih short answer. Belah kanan tu pilih short answer, dia ada beberapa pilihan. Nama tu kita ambil sebagai short answer lah. Okey, kemudian kita letak required. Pelajar mesti tulis nama dia. Tambahkan kotak lagi kat bawah tu. Tingkatan pula. Pelajar tulis tingkatan pula. Ataupun nama kelas. Dan short answer juga. Okey, short answer juga. Dan required untuk jawab. Okey, required untuk jawab. Okey, kemudian ada butang tambah belah kanan tu. Cikgu klik dia untuk cikgu tambah soalan. Add question. Okey, soalan tu multiple choice. Pastikan cikgu pilih multiple choice lah. Cikgu pilih multiple choice dekat sebelah pull down menu tu. Pastikan dia multiple choice. Cikgu tuliskan soalan 1. Soalan 1. Kemudian klik ikon gambar. Dan cikgu upload gambar. Daripada file yang kita buat tadi tu, location, cikgu pastikan cikgu tahu location tu. Pilih soalan 1 dan cikgu tekan open. Dan dia akan masuklah soalan yang tadi ini soalan 1. Okey, so dia akan nampak macam tu lah. Lepas pada tingkatan tu dia terus keluar soalan. Jadi kita nak bagi elok sikit, kita buat section supaya lepas tingkatan ataupun nama tu dia tak tulis soalan, baru dia pergi section soalan. Caranya kita padam balik pangkah tadi. Cikgu pergi tu bawah tu ada section kan, tambah section. Tambah section di bawah kotak tingkatan tu, tambah section. Pastikan cikgu klik kotak tingkatan tadi dulu, lepas tu tambah section. Kemudian tulislah section soalan. Cikgu section soalan dan kita akan dapat macam tu rupa dia. So nampak kemas sikit. Kemudian next. Okay, ni kalau kita nak preview next, tulis je lah. Bila cikgu tekan preview, dia akan keluar window baru. Dia keluar window baru, ni soalan section. So cikgu nak patah balik edit, cikgu pangkah je window tu. Okay, so ini section soalan. Kita ada soalan 1. Jadi kita nak tuliskan jawapan lah. Jawapan A, B, C, D. So kita buat satu pilihan lah. A, kita tekan A tu dia akan keluar senarai dia automatik atas. Kita tulis add all lah. Tekan add all, dia keluar siap B, C, D. Cikgu tak payah tulis B, C, D dah. Okey, kemudian dah ada pilihan A, B, C, D. Pelajar tengok soalan, baca yang mana satu A, B, C, D. Dia klik kat bawah tu yang mana satu A, B, C, D. Okey, so itu cara dia. Kemudian cikgu mungkin nak letakkan skema. Cikgu tekan answer key. Okey, tapi sebelum tu cikgu bersedia dulu dengan skema, soft copy skema ataupun cikgu print out untuk cikgu tengok skema jawapan soalan nombor 1 tadi tu. Kalau tak, cikgu carilah dalam cikgu punya komputer skema tu kan, cikgu boleh jumpa. Okey, so soalan 1 jawapannya adalah D. Kita patah balik Google Form kita dan kita tekan answer key. Kita tekan answer key, kita klik dekat D. Dan kita letakkan assign point dia sebanyak 1 markah. Kemudian kita tekan done. Dan cikgu tekan required tu untuk wajibkan pelajar jawab. Maksudnya dia tak boleh tinggal soalan tu. Dia tak boleh submit lah kalau dia tak jawab. Ataupun cikgu tak boleh tekan required kalau cikgu nak benarkan dia menghantar tanpa jawab. Maksudnya ada soalan dia jawab, ada soalan dia tak jawab. Tapi kalau untuk peperiksaan, kita bagi dia, kita wajibkan dia jawab lah. So kita tarik bagi jadi required tu. Okey, cikgu tekan butang tambah untuk dapat kotak yang baru untuk soalan nombor 2. Okey, pastikan cikgu tidak silap letakkan cursor. Pastikan cursor duduk dekat kotak soalan nombor 1. Kemudian cikgu baru tekan tambah. Kalau cikgu kotak duduk dekat
cuba tekan kotak nombor soalan tu, dia duduk dekat bawah soalan. Jadi susunan tak betul lah. So tekan kotak nombor 1 dan tekan butang tambah. So soalan akan turun dekat bawah soalan nombor 1, ikut turutan soalan nombor 2 pula. Okey, itu cara dia. Ataupun cikgu boleh tambah soalan, saya padam dulu, dengan cara copy. Copy soalan nombor 1. Jadi dia akan keluar soalan nombor 1 sebiji, cuma cikgu ubah saja kat situ, soalan 1 buang jadi 2. And then cikgu tekan saja ikon gambar tu, dia akan, kita pilih gambar yang kita soalan nombor 2 tu, and then dia akan automatic override lah gambar soalan nombor 1. Jadi itu pun boleh juga caranya, kita copy soalan nombor 1. And then cikgu tak payah tulis dah ABCD bawah tu, dan terus tekan answer key dan masukkan skema untuk soalan nombor 2. Cikgu semak balik, nombor 2 jawapannya C kat situ. Jadi kita patah balik ke Google Form. Kita masukkan C tukar jadi C, padam D tu, klik balik. Tekan done. Okay. Kemudian start lah soalan nombor 2. Okay. Dan kita ulanglah benda ni sampai ke 40 kali kalau 40 soalan. Kita ulang sampai 40 kali. Okey, bila dah siap, pastikan nama file tu betul. Kalau kes ni saya buat demo lah, untuk tunjuk saya buat demo. Cikgu letaklah nama yang sesuai dengan file, dengan tujuan Google Form cikgu tu. Cikgu juga boleh ubah decoration cikgu punya form, ubah theme color, ubah letakkan gambar, di heading tu letak gambar. Cikgu boleh pilih dekat atas tu lah. Boleh pilih dekat atas tu, dekat letak image yang sesuai dengan mata pelajaran cikgu. Kalau kimia, mungkin letak gambar kimia, ataupun juga upload guna gambar cikgu sendiri. Okey, tu ada gambar elok-elok. Okey, kalau kimia letak gambar kelangkun apa semua tu lah. Okey, kemudian cikgu check setting cikgu, pastikan semuanya okey. Pastikan check sekali lagi. Yang penting tu restrict tu jangan tick lah. Lepas tu shuffle question ni penting cikgu supaya budak tak tiru. Jadi soalan 1, soalan 2, soalan 3 tak sama untuk dalam di kalangan pelajar. Google Form akan shuffle, akan bagi random. Jadi kita boleh elak pelajar meniru lah. Okay, kalau semua dah okey, save. Kita save dan kita send. Send tu cikgu tekan kat tengah tu link, gambar rantai tu, link tu. Klik kat link tu, lepas tu cikgu bagi pendek sikit lah, shorten URL, dan tekan copy. Dan cikgu boleh paste alamat tu dekat WhatsApp ataupun Telegram. Biasanya WhatsApp dan Telegram lah. Kalau kita paste dekat alamat website, kita akan tulis ke Google Form berkenaan. Dan boleh jawab lah. Okey cikgu, itu kaedah 1. Itu kaedah 1. Okey, sekarang kita tengok pula kaedah yang kedua. Okey, untuk cara kedua, kita nak screenshot the whole page. Maksudnya kalau satu page tu ada 3 soalan, kita nak screenshot 3 soalan sekali. Okay, jadi cikgu kena adjust PDF cikgu supaya nampak keseluruhan muka surat. Muka surat pertama soalan tu bagi nampak kesemuanya. Adjust dekat persen atas tu. Okay, bila dah fit satu page masuk dalam keseluruhan screen cikgu tu, jadi cikgu pergi dekat snip and sketch dekat bawah tadi tu. Kita nak screenshot keseluruhan page. Kali ni cikgu screenshot sekali dengan nombor soalan. Sekali dengan nombor soalan, ambil 1, 2, 3 tu, ambil siap-siap. Bagi ada numbering. Dan cikgu save macam mana kita buat pada cara nombor 1 tadi tu. Cuma kali ni cikgu akan berikan nama tu sebagai muka surat 1. Nama soalan cikgu tu sebagai muka surat 1. Sebab bukan soalan kita save by page. Kita save ikut muka surat, bukannya ikut soalan. Tadi buat folder dan berikan nama file ikut muka surat. Saya tulis MS1 kat situ.
Okey, kemudian cikgu save lah. Cikgu save. Okey. Kemudian cikgu ulang, tekan new untuk screenshot muka surat kedua pula. Cikgu adjust bagi masuk semua page tu. Okay, pada 456, soalan 456, 3 soalan juga. Kemudian cikgu tekan button save tu. Tekan button save. Dan cikgu isikan muka surat 2 sebagai nama dan save dalam folder tadi. Dan kita ulang lah. Kita ulang screenshot untuk setiap soalan ni, muka surat seterusnya. Sampai habis muka surat buku soalan kita lah. Sampai ke soalan 40 ke 50 ke. Sampai siap. Siap kita punya. Sekarang kali ni kita kurangkanlah bilangan screenshot sebab kita screenshot ikut muka surat. Bukan ikut bilangan soalan. Okey, katalah cikgu dah habis screenshot semua muka surat soalan tu sampai ke soalan terakhir. Okey, sekarang ni cikgu nak masukkan ke dalam Google Form. Okey, dalam Google Form ni maksudnya cikgu dah tengok cara satu macam mana kita nak sediakan Google Form tu. Sekarang saya skip kepada bahagian kita nak masukkan gambar soalan lah. Jadi cikgu boleh refer cara satu awal-awal video tadi macam mana kita boleh sampai ke step Google Form yang ini. Okey, sekarang ni kita nak masukkan soalan yang kita screenshot tadi. Okey, so cikgu tengok kita ada satu kotak tu dengan 3 soalan terus sekali. Okey. Cuma cikgu kena ubah multiple choice tu, belah kanan tu, ubah multiple choice kepada multiple choice grid. Okey, dengan cara ni kita boleh letak ruang untuk pelajar pilih 3 sekali jawab. 3 untuk 3 soalan sekali. Jadi kita buat rows tu 1, 2, 3, column adalah pilihan jawapan dia A, B, C, D. Okay, so rows tu, kolom sebelah kiri tu, rows tu adalah bilangan soalan lah. Kalau ada 3 soalan, so 1, 2, 3. Dan kolom tu tetap A, B, C, D. Okay, untuk lebih jelas, kita tengok macam mana dia punya presentation tu. Okay, cikgu tekan dekat mata tu, cikgu tengok. Okay, so ini adalah yang pertama, page pertama, dia pelajar punya particular. Ni email ni kita boleh buang lah. Kita pergi kat setting, kita tak payah collect email. Okay, save. Kemudian kita patah boleh tengok. Okay, sekarang dah ada email. Tulis nama, tulis tingkatan, tekan next. Okay, dan kita tengok ada 3 soalan terus dan bawah pada soalan tu ada 3 baris untuk pelajar isikan jawapan berdasarkan soalan 1, 2, 3 tu. Jadi dia akan jadi bentuk macam tu. Jadi cikgu dah jimat lah. 3 soalan sekaligus kita bubuh dalam kita punya kotak Google Form kita. Okay, so cikgu labelkan soalan tu sebagai muka surat 1. Tulislah muka surat 1 sebab kita tulis nombor soalan 1 tapi ada 3 soalan kan. Tulislah muka surat 1 ataupun cikgu nak tulis soalan 1, 2, 3 pun boleh lah. Okay, so kemudian kita isikan jawapan ikut skema. Tekan answer key tadi tu lah. Pastikan cikgu tahu dia punya skema tu. Tengok kat soft copy cikgu, skema untuk soalan berkenaan ataupun cikgu print out letak kat sebelah. Senang, cikgu tak payah duk pergi cari merata lah dalam cikgu punya komputer. Kita tengok jawapan dia. Okey, itu jawapan di CA. Okey, masukkan jawapan, letakkan nilai markah. Dan siap, tekan done. Untuk soalan seterusnya, kita tekan duplicate dan tekan kemudian tukar 1/2 dan tekan ikon gambar tu. Tekan ikon gambar untuk masukkan gambar yang baru. Soalan 456, pilih muka surat 2 tu. Okey, soalan dah masuk.
Dan kita tekan answer key dan kita ubah skema untuk soalan 456. Ubah skema soalan 456 tu. Okey, tengok skema. Okay, tengok skema dan kita masukkan dalam kita punya jawapan lah. Okay, di sebelah kiri tu masih lagi 1, 2, 3. Saya terlupa ubah. Cikgu ubah lah. Ya, cikgu ubah jadi 456 lah. Cikgu ubah jadi 456. Okay, siap letak skema dan kita tekan done. Maka siaplah kita punya muka surat kedua, soalan 456. Kita letak require. Okay, siap soalan 1 dan muka surat 1 dan muka surat 2. Okay, so hasilnya kita boleh tengok. Cikgu buatlah sampai habis muka surat berapa pun. Saya buat 2 muka surat saja. So ini rupa soalan kita lah. Inilah rupa soalan kita. Apabila siap nanti, kita ada satu kotak soalan tu dengan beberapa soalan. Satu kotak ada beberapa soalan. Bukan satu kotak satu soalan. Cara ni lebih jimat tenaga. Lebih kurang sikit lah nak kena cut screenshot apa semua kurang sikit. Okay. Kita tengok itu cara kedua. Ada satu lagi cara yang paling mudah. Okay, untuk cara ketiga ni cikgu tak perlu screenshot soalan. Okay, kalau cikgu ada soalan dalam bentuk PDF, soalan-soalan tu cikgu sampaikan kepada pelajar dengan cara bagi kod WhatsApp ataupun Telegram, mana-mana yang cikgu rasa boleh buat lah. Ataupun mungkin cikgu bagi hard copy kat mereka. Dan mereka tengok soalan di soft copy PDF tu lah. Jadi bila mereka baca soalan di situ, jawapannya mereka tanda dalam Google Form. Jadi soalan duduk dekat PDF di luar Google Form dan jawapan ditanda di dalam Google Form. Okey, jadi kita akan buat Google Form untuk pelajar isikan jawapan. Okey, cikgu. Okey, bila kita buat Google Form ni yang mula-mula tu maklumat pelajar tu macam biasalah macam tadi. Cuma bila main section 2, bila kita buat section 2, kita akan buat jawapan. Akan buat ruang untuk pelajar tulis jawapan. Jadi kita buat tajuk jawapan lah. Lepas tu kita tuliskan sikit lah arahan situ. Supaya jelas. Sila rujuk soalan dalam bentuk PDF. Dalam bentuk soft copy. Okay, dan tanda jawapan objektif di sini. Kemudian kita tekan butang tambah, add question. Kita masukkan, kita gunakan multiple choice grid, macam yang cara kedua tadi. Kemudian kita tulis jawapan. Dan kita hanya pakai satu kotak ni ya cikgu. Kita akan buat row sebanyak bilangan soalan. Kalau ada 40, kita buat 40 lah. Kalau 50, 50 row. Okay. So, saya tengok dekat mana saya nak buat ni. 7, 8, 9. Ini bilangan soalan. Jadi kalau banyak soalan kita, banyaklah row kita kena tambah. Okay, saya tambah tekat 20 sudahlah. Tekat 20 je. Di bahagian kolom, kita letak multiple choice A, B, C, D. Itu pilihan jawapan yang pelajar nak tanda sekali lagi lah. Kemudian kita masukkan skema, tekan dekat answer key dan kita pastikan kita ada skema dekat kita. Tengok skema tu. Okay, nak lagi mudah ni, kalau macam ni punya panjang, nak tulis skema direct tu, kita bawa kita punya soft copy tu letak sebelah Google Form tadi, lagi mudah. Boleh atok cikgu try tengok, buat macam saya buat tu. Letak dekat window yang sama, desktop yang sama, nanti duduk sebelah kan. Lepas tu kita lempak di tepi, dia akan susun kat tepi. So duduk sebelah-sebelah tu senang kita nak salin skema lah. Tulis skema ikut daripada soalan tu. Nak salin sampai habis. Sampai cukup bilangan soalan. Kemudian kita isikan markah, nilai markah 1, 1, 1 sampai habis. Bila siap tekan done. Kemudian require a response in each row tu tekan ya.
Kemudian tekan mata atas tu, preview, nak tengok macam mana. Okay, kita akan dapat tekan tu buang email lah. Dia ada lagi. Kita tekan setting, uncheck collect email, save balik. Tekan balik gambar mata. Oh, tengok balik. Okay, check limit respon apa semua. Tekan gambar mata. Okay, itulah. Macam biasa depan ni, next. Dan kita ada macam borang jawapan. Macam borang jawapan. Jadi, tak ada soalan. Soalan tengok kat PDF. Yang ni paling senang lah. Dan ni paling senang. Pada tulis isi je jawapan. Lepas tu submit. Okay.